Hadis berikutnya yang terakhir pada malam ni insya-Allah. Fadilat mendapat takbir pertama dengan imam selama 40 hari. Hadis ke-19. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man shalla lillahi arba'ina yawman fi jama'atin yudriku takbiratal ula kutibat lahu bara'atani bara'atun minan nari wa bara'atun min nifaqi. Kata Nabi SAW, sesiapa yang menunaikan solat kerana Allah selama 40 hari, bukan 40 waktu, 40 hari, secara berjemaah dengan memperolehi takbir pertama dengan imam. Allah. Ni syarat pertama, solat kerana Allah, bukan sebab apa-apa. Syarat kedua, 40 hari. Syarat ketiga, secara berjemaah. Syarat keempat lagi berat, takbiratul ula bersama dengan imam. Angkat takbir dengan imam, angkat takbir dengan imam. Allah. Tuan-tuan tahu tak, tu imam pun tak dapat yang ni. Betul lah. Tahu tak, bertugas sat, lepas tu cuti, tugas sat, lepas tu cuti, tahun cuti tak dapat juga. Setengah masjid tuan-tuan cuti, tak pergi masjid tu imam. Pasal apa masjid tu imam? Cuti. Loh. Walah dia cuti jadi imam je, bukan cuti jadi makmum. Tuan-tuan, subhanallah. Tapi kalau boleh dapatlah tuan-tuan 40 hari sembahyang berjemaah, takbiratul ula dengan imam, bukan masbuk, bukan. Imam Allahu Akbar, dia pun Allahu Akbar. 40 hari 40 malam. Payah kan? Melainkan tuan-tuan duduk masjid. Tuan-tuan duduk dalam masjid, tuan-tuan boleh dapat. Subhanallah. Tuan-tuan tahu dia dapat apa? Akan ditulis daripadanya kepadanya 2 pembebasan. Dia akan dapat satu catatan, dapat satu nota, dapat satu certification, cop, dia ni dapat perlepasan daripada 2 benda. Yang pertama, perlepasan daripada api neraka Allah. Allah besar tu. Kalau dapat cop perlepasan daripada api neraka, maksud dia masuk apa? Syurga dah tempat dia. Syurga tempat dia. Tak boleh masuk neraka, haram tubuhnya masuk neraka. Mati-mati dapat satu sijil, gulung, ikat siap dengan riben. Surat apa ni? Bawa nanti pi padang mahsyar lagi, buka-buka, nah orang ni haram masuk neraka, tak boleh masuk neraka, dibebaskan daripada neraka. Tuan-tuan jangan cari surat tu pula, saya bagi gambaran saja. Saya duk kata ustaz bawa satu duk cerita apa, bawa gulung sijil. Taklah nak abang kata seolah macam dia dapat satu certification. Tak boleh, dia ni dapat pembebasan daripada api neraka Allah. Pasal apa? Pasal sembahyang 40 hari berjemaah, angkat takbiratul ula bersama dengan imam. Allahumma salli. Yang kedua tuan-tuan, pembebasan daripada sifat munafik. Munafik ni ada 2 jenis. Yang pertama tuan-tuan, dia panggil munafik i'tiqadi. Munafik atas i'tiqad. Maksud dia munafik di dalam hati. Dia nampak macam Islam tapi dia benci ke Islam. Nampak macam Islam tapi dia cuba nak berosak Islam daripada dalam. Ini dia panggil munafik i'tiqadi. Mayang tapi tak percaya ke Allah. Buat segala macam supaya Islam ni boleh jatuh. Munafik i'tiqadi. Yang kedua dia panggil munafik amali. Munafik atas perbuatan. Yang ni yang Nabi SAW sebut ayatul munafiqun thalath.
Tanda-tanda munafik ni ada 3. Tuan-tuan jangan bagi ada tanda munafik ni kat kita. Kalau kita ada salah satu, maksudnya kita punya ciri orang munafik. Kalau kita punya semua, maksudnya kita orang munafik. Yang pertama kata apa? Idza hadatsa kadzaba. Kalau cakap bohong manjang. Itu sifat orang munafik. Faham ni? Jangan duk cakap bohong, ambil tak suka orang cakap bohong. Sampai orang cop dia. Kenal tak Din tu? Mana? Tu lah. Dia tu. Cakap 10, 12 tak boleh pakai. Tu dia. Tambah nak pilihan raya ni. Allah, tuan-tuan. Naik melogai kita dengar. Allah SWT. Allah SWT. Baik. Yang pertama, cakap bohong. Sifat orang munafik. Yang kedua, sifat orang munafik ni apa dia? Salli ala Sayyidina Muhammad. Bila dia berjanji, dia mungkir. Sifat orang munafik. Kita tuan-tuan, kadang-kadang tak boleh tunai. Bukan tak mau tunai janji, tapi tak boleh nak tunai janji. Tak mampu. Maka nak keluar kita daripada sifat orang munafik ni, pi bagi tahu kepada orang tu. Kita kadang-kadang bukan ambil berat. Ni malam ni kita pergi kuliah sama-sama lah. Okey, kawan kita tu. Tatusnya gitu. Kau ni dia tunggu mana dia ni tak main-main lagi, mana dia ni tak main-main lagi. Tunggu sampai masuk maghrib. Tak main pun. Lepas tu telefon bi. Ni aku duduk tunggu hang tadi daripada pukul 6 tadi sampai maghrib tak main-main lagi, kata nak pergi kuliah sekali. Lah, tengok TV. Cerita best pula dah ni tu. Tak ini nak pergi, tak apalah hampir seorang. Loh. Habaklah. Tadi dah janji tapi mungkir. Benda-benda kita berasa, tuan-tuan, dekat kita mungkin tak ada apa, tapi dekat orang tu mungkin kita telah menzalimi dia, kita menyusahkan dia. Dia ada benda nak buat, sebab janji dengan kita dia tak boleh nak buat. Disebabkan janji dengan kita dia sedia benda, tiba-tiba kita tak mai, maka berlaku pembaziran. Kita zalim dekat orang bila kita janji ke orang tapi kita tak tunaikan. Hutang, lagi satu hutang. Pinjam duit, tak mampu nak bayar. Kalau tak mampu nak bayar, pi nak keluar kita dari sifat orang munafik tu, pi habaq kat orang yang kita pinjam duit tu, minta maaf nak aku tak boleh nak bayar bulan ni. Salih alaihi Sayyidina Muhammad. Ya faham tak? Ni tak pi habaq, tutup telefon, tak angkat telefon. Ya. Ni telefon ni nama kawan tu elok-elok Nordin kat tu. Dia pi tukar apa tau? Dia tulis jangan angkat. Loh. Sagi anak tu telefon tu anak dia kata apa? Ayah, telefon bunyi tu. Hampir tengok tak siapa telefon? Ayah, jangan angkat. Jangan angkat. Takut kita ni tuan-tuan saja. Bila kita pinjam duit orang, kemudian kita tak bayar, kita telah menyusahkan dia. Duit tu duit dia. Dia ada urusan, dia nak buat. Dia dah plan dah duit tu nak guna yang ni, dia nak bayar yang tu, dia nak guna yang ni, ada urusan dia. Tiba-tiba kita tak bayar, kita telah menzalimi dia, kita telah menyusahkan dia. Kalau tuan-tuan rasa tuan-tuan tak mampu nak bayar, pi bagi tahu kat dia. Nak keluar kita daripada ciri orang munafik tau. Maksudnya yang ketiga tuan-tuan, idza tumina khana, ciri orang munafik. Bila dia diberikan amanah, dia khianat. Dapat tanggungjawab, orang lantik dia, orang bagi dia satu amanah, dia khianat dekat amanah tu. Maka orang ni ada ciri orang munafik atas dia. Faham tak? Kita biasalah tengok orang ni betul lah. Kawan tu lah, kawan ni lah ni ciri orang tu, kawan ni lah ni ciri orang tu. Faham tak sekalian? Walhal kita pun ada ciri orang tu. Apa amanah Allah bagi kat kita? Tu amanah anak-anak kita di rumah tu, kita abaikan, kita tinggalkan, kita tak ajak dia dengan agama, kita tak bagi dia, kita tak ajak dia dengan semat untuk belajar, untuk apa? Untuk boleh solat dengan sempurna, tak ajak dia tutup aurat dengan sempurna, tak ajak dia hukum-hukum terkait dengan agama, kita biar dia lagu tu. Maka kita juga tidak menunaikan amanah yang Allah bagi kat kita. Ya semat. Apatah lagi kalau orang angkat dia letak jawatan, tak satu-satu. Tuan-tuan, ni nak pilihan raya ni standard lah kan cerita. Ni kita nak pilihan raya ni tuan-tuan. Saya nak pesan lah. Saya nak pesan. Sebab soalan standard ustaz, kami nak pilih siapa. Tu.
Faham tak ni? Saya nak habaq tuan-tuan nak pilih siapa? Baik. Pasal apa kita masuk pilihan raya? Pasal apa ada pilihan raya ni? Memilih pemimpin ni ada tak dalam Islam? Ada. Nabi SAW waktu dia wafat tertangguh sedikit urusan penggebumian Nabi SAW sebab tak lantik pemimpin lagi. Nak abang pentingnya melantik pemimpin untuk menggantikan Rasulullah SAW. Maka waktu tu ada 6 calon, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, Sayyidina Ali, Abu Ubaidah Al-Jarrah dan seorang lagi saya tak ingat nama dia daripada orang Ansar. Masing-masing ada pengikut, masing-masing ada pengikut, masing-masing berujar. Tiba-tiba Sayyidina Umar pergi pegang tangan Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Umar kata, wahai Abu Bakar, aku berbai'ah kepada kamu wahai Abu Bakar, aku angkat kamu jadi ketua. Para sahabat yang lain ada yang duduk sokong Umar, kata, Umar kamulah lebih layak. Sampai Nabi kata, wahai Umar, kalau ada Nabi selepas aku, kamu. Hebat kan? Sayyidina Umar pernah bercakap perkara-perkara mendahului wahyu. Dia bercakap dulu baru Quran turun membenarkan perkataan Sayyidina Umar. Hebat tak? Hebat. Layak tak di sisi kita dia jadi pemimpin waktu tu? Layak. Tapi dia pegang tangan Sayyidina Abu Bakar. Pasal apa? Hujah dia, wahai Abu Bakar, waktu Rasulullah sakit dulu, dia suruh kamu jadi imam, bukan orang lain. Kalau dalam bab imam semayang pun Rasulullah pilih kamu, apatah lagi dalam bab pemerintahan negara. Faham tak ni? Maksud dia tuan-tuan, inna akramakum indallahi atqakum. Tu kunci dia. Yang paling mulia di kalangan kamu, yang paling mulia di kalangan kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di kalangan kamu. Jadi dalam pemimpin yang nak kita pilih tu ada 1, 2, 3 lah kot. Kan ada lebih ke kat sini Al-Ustaz? 4, 5, tak tahulah. Kalau ada yang tu, tuan-tuan pegang ayat ni, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di kalangan kamu di sisi Allah ialah yang paling bertakwa kepada Allah. Dalam 4 calon, 5 calon itu ada, tuan-tuan tengok siapa di sisi tuan-tuan yang nampak dia dekat sikit dengan Allah. Kita boleh nampak zahir kan? Salih alaihi wasallam. Hati dia tak tahu Ustaz, hati tak payah nilai. Kita ni Allah suruh kita nilai kat ni. Nabi kata, kalau kamu nampak orang ulang alik ke masjid, bersaksilah bahawa dia orang beriman. Cakap tu sudah. Faham tak Syed? Pasal apa kita nak lantik dia jadi pemimpin? Sebab nak minta dia tolong buat kerja kita yang kita tak mampu nak buat seorang-seorang. Apa dia kerja kita yang kita kena buat, yang kita tak mampu buat seorang-seorang? Amar ma'ruf nahi mungkar. Tuan-tuan yang duk ada ni, muslimat yang duk ada ni, tuan-tuan kena buat satu benda Allah amanah kat kita orang Islam, buat amar ma'ruf nahi mungkar. Setiap orang ni, seorang pun tak terlepas. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada sekelompok daripada kalangan kamu yang tugas dia mengajak orang kepada Islam, ajak orang untuk buat baik, halang orang daripada maksiat. Tu tugas kita kena buat. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu ni umat Nabi Muhammad sebaik-baik yang Allah jadikan daripada kalangan manusia. Kita ni nak dapat jadi orang yang baik ni buat kerja dua, ajak orang untuk buat baik, halang orang daripada buat maksiat. Faham ni? Jiran sebelah rumah kita tak tutup aurat lagi, apa kita buat kat dia? Kawan-kawan kita yang masih duduk dalam agama lain, belum Islam lagi, apa kita pernah ajak dia untuk masuk Islam sama dengan kita? Ada orang duk buat maksiat, pi konsert, pi karaoke, buat maksiat macam-macam maksiat kat luar. Apa tugas kita nak ajak mereka jangan duk buat maksiat ni? Kita buat apa? Kawan kita waktu kita main masjid tadi ni, dia duk basuh kereta pakai seluar pendek, bini dia tuan-tuan ketang ke dada. Tahu ketang ke dada? Kat sini je pakai. Macam tiap-tiap hari asal kita pergi masjid dia basuh kereta, asal kita pergi masjid dia basuh kereta, asal dia basuh kereta aja kita pergi masjid.
Berapa kali kita pergi kat dia, ni aurat ni kena tutup ni, jomlah pergi masjid semayang kat sana. Tak pernah sekali pun. Walhal kita kena buat lagu tu. Tahu pasal apa? Pasal kita tak mampu nak buat seorang-seorang. Sebab tu Allah sebut wal takum minkum ummatun yadul khair, hendaklah ada sekelompok daripada kamu untuk buat kerja ni. Maksud bila nak buat amar makruf nahi mungkar, kita tak boleh buat seorang-seorang. Kita tak mampu nak buat seorang-seorang. Tuan-tuan nak pergi seorang-seorang, pergi tepi rumah jiran tu, ni minta maaf nah, ni aurat kena tutup. Rajin dah nak buat lagu tu. Rajin nak kena penyapu. Tidak ni? Maka tuan-tuan, apa kita buat? Disebabkan kita tak mampu nak buat, maka kita nak pilih pemimpin yang dia boleh tolong buat bagi pihak kita. Supaya dekat Al-Ustaz ni, kalau ada orang nak buat konsert, dia tak bagi. Supaya dekat Al-Ustaz ni, kalau ada orang nak minum arak, dia usaha untuk berhenti. Kalau ada orang tak semayang, dia boleh sagi pi jumpa mereka ni supaya ajak mereka ni untuk pi semayang. Tu tugas yang sepatutnya kita buat, tapi kita tak mampu buat, maka kita suruh orang tu tolong buat. Tapi kalau yang kita nak angkat tu pun dia pun tak semayang, macam mana nak angkat dia suruh ajak orang untuk pergi semayang? Tuan-tuan faham kan saya duk cerita apa ni? Saya tak sebut siapa pun, tuan-tuan fikirlah sendiri. Tu asas dia. Mana Zaman? Ustaz saya dulu, kini, selamanya. Mana ni? Kalau kerat ni pun ustaz keluar biru cak kerih. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan rasa dia boleh bawa Islam, boleh buat macam amal makruf nahi mungkar, ahlan wa sahlan, silakan. Baiklah Zaman. Saya ustaz Orin. Kalau tuan-tuan rasa Orin tu boleh bawa ajak amar makruf nahi mungkar, silakan, ahlan wa sahlan. Ustaz saya bulan purnama di hati saya. Zaman. Kalau rasa pas boleh bawa amar makruf nahi mungkar macam Allah suruh bagi pihak kita, ahlan wa sahlan. Unilah dia. Tuan-tuan, fikir yang mana satu boleh selamat kita, bukan setakat dunia, sampai ke akhirat dia boleh bawa kita. Tu tugas pemimpin. Tahu pasal apa? Pasal nanti kita akan bangkit dengan dia di yaumul qiyamah. Allah cerita dalam Quran, dia bangkit dengan pemimpin. Ya Allah, boleh tak aku nak pijak-pijak muka dia? Dia sebut dalam Quran waktu di padang mahsyar. Pasal apa? Pasal dia khianat kat kami, pasal dia buat lagu tu kat kami, pasal dia buat lagu ni, aku nak pijak muka dia. Allah panggil kawan tu. Tahu dia kata apa kat kita balik? Pasal apa? Hang dulu pilih aku. Maka tuan-tuan buatlah elok-elok. Tuan-tuan tanya dekat diri, tanya nanti kalau bangkit di padang mahsyar, agak pemimpin yang kita lantik tu, dia boleh tak tolong kita di yaumul qiyamah? Kalau rasa dia boleh tolong selesai saat dengan Allah, tuan-tuan ahlan wa sahlan, tuan-tuan pilihlah dia. Kalau tuan-tuan rasa macam nampak gaya aku nak kena tolong dia, tak payah. Bukan dia tolong kita, kita nampak gaya kena tolong dia, tak payah. Pasal tugas memilih pemimpin tak berhenti kat dunia, tapi dia sampai ke akhirat, dan kita kena jawab depan Allah pasal apa kita pilih dia. Faham tuan-tuan? Habis takat tu sudah. Sungguh tuan, saya pun risau, kita risau kadang-kadang. Sebab tu tuan-tuan, mula pada hari ni tuan-tuan istikharah, minta petunjuk pada Allah, minta petunjuk pada Allah. Allah yang tahu siapa yang sebenar-benarnya. Faham tak? Kita rasa mungkin kita rasa macam oh tak ada orang lain lah, dia lah. Tuan-tuan, mungkin salah kat kita. Maka tuan-tuan, malam-malam lagi lepas mayat isyak, tuan-tuan buat istikharah. Tuan-tuan, setiap malam sampailah hari tuan-tuan keluar mengundi. Mudah-mudahan Allah bagi petunjuk kat kita. Mimpi-mimpi nampak bulan purnama, api pangkapan. Mimpi-mimpi tuan-tuan nampak dacing lagu tu, api pangkat dacing. Mimpi-mimpi nampak biji mata lagu tu, api pangkat, tak tahulah. Tuan-tuan minta petunjuk pada Allah, bagi Allah tunjuk kat kita siapa yang sebenar-benarnya yang boleh tolong kita dunia sampai akhirat. Mudah-mudahan insya-Allah tuan-tuan. Jadi berhenti tentu. Pertemuan kita akan datang, kita akan masuk pada hadis berikutnya, solat paling baik dalam hidup. Wallahu subhanahu wa taala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min ibadikas salihin wahdinas siratikal mustaqim. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Tuan-tuan, tak tengah bat. Tuan-tuan, saya semat dekat belakang tu ada tabung wakaf untuk Kompleks Islam Darul Faizin. Tuan-tuan bagilah wakaf sang sikit, mudah-mudahan jadi manfaat insya-Allah. Kami nak pergi bawa pelajar-pelajar pergi Turki 29 hari bulan ni. Tapi insya-Allah sempat balik untuk pilihan raya insya-Allah. Nak bawa mereka untuk sambung pengajian di Turki, maka kami memerlukan sedikit dana. Kalau tuan-tuan nak tumpang sekali, ahlan wa sahlan. Yang keduanya tuan-tuan, buku ni, buku amalan mengangkat darjat tu, ada doa tadi kan, ada dekat alam tu. Kalau tuan-tuan nak ambil silakan, ada dekat belakang tu, harga RM12 insya-Allah. Wallahu a'lam.